لنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam, tuan-tuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik, inayah, anugerah daripada Allah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan sama kita dapat menghadirkan diri berada di masjid ini. Sama-sama kita tak lupa pasang niat beriktikaf dalam masjid. Semoga dengan kehadiran kita ni limpah kurnia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan akan Allah akan kita hidayahnya. InsyaAllah pada pagi ini bicara kita dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Kamu pelihara agama Allah, Allah pelihara kamu. Dan kita berada pada tajuk wala nabluwannakum, dan kami pasti akan uji kamu. Kita hanya berbaki dua tajuk saja buku ni. Hari itu kita bicara panjang lebar berkenaan dengan tajuk fasabrun jamilun, maka sabar itu sangatlah cantik. Hari ini kita nak bicara tajuknya wala nabluwannakum, dan kami pasti akan uji kamu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu khairan mimma naqulu wa fawqa ma naqulu wa misla ma naqulu wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam. Qala Allah ta'ala firman Allah ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Maksudnya ahasiban nasu, adakah manusia itu menyangka, ataupun terjemah bahasa kita ni, adakah kita duk perasan. Itu lebih mudah faham duk sangka-sangka, tak sangka-sangka kan. Adakah kita duk perasan an yutraku, bahawa manusia itu ditinggalkan, dibiarkan, an yaqulu, bahawa mereka boleh berkata, boleh menyebut amanna, saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Adakah kita duk perasan kita boleh kata saya seorang beriman sedangkan kita tidak diuji? Maksudnya jangan duk perasan, bermakna setiap orang yang menyebut bahawa dia beriman, dia pasti akan melalui ujian. Itu yang disebut dengan nama wala nabluwannakum. Itu perkataan takkid yang datang daripada Allah SWT yang menyatakan kemestian. Pasti kamu akan diuji. Orang yang mengaku dia beriman, pasti Allah akan uji dia. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang daripada mereka yang sebelum, orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian inilah Allah dapat mengetahui siapakah orang yang benar-benar dirinya benar, alladhina sadaqu, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapakah yang sebenar-benarnya berdusta. Siapa yang betul-betul imannya itu betul, ataupun siapa yang hidup selamat, play safe tajuk ni kira kena pada waktu lah ni kan.
Kena pada kita lah, bukan kita. Kena pada semua lah. Kena pada umat dunia, umat Islam satu dunia. Bila-bila dalam tragedi yang berlaku di Palestin sekarang ni, banyak yang pelesif lah, kan, orang Islam sendiri. Ini kita boleh tunjuk pada diri kita lah. Kita bukan tunjuk kat orang lah. Sekadar mana keimanan kita, mana kemampuan kita. Itu. Ahasibal akhyar wal abrar, adakah mereka orang-orang yang baik-baik ini menyangka, wassalihun, orang-orang yang saleh ini menyangka, wal ulama, orang yang digelar ulama menyangka, wad du'ah, orang yang digelar pendakwah menyangka, annal islama id'aun, bahawa Islam itu hanyalah dakwaan saja. Saya Islam, hanyalah semata-mata dakwaan di mulut. Wa alla ilaha illallah kalimatun yud'ihal mudda'i, dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang hanya disebut di mulut seorang pendakwah. Wa yaftari bihal muftari, dan boleh disebut-sebut bila-bila masa di mulutnya sahaja. Adakah itu yang kita sangkakan? Dengan senangnya kita seorang Islam menyebut saya seorang Islam, saya seorang yang beriman, saya boleh sembahyang, saya boleh puasa. Adakah itu sudah memandai sebagai kita seorang Muslim yang saleh? Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, firman Allah yang berbunyi, bal naghzifu bil haqqi 'alal batil, bahkan kami lentarkan kebenaran itu mengatasi kebatilan, fayadmaghuhu, maka kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan, fa idza huwa zahiqun, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang, lenyap. Kita kena ingat, benda yang benar ni dia pasti akan menang. Walaupun kita tidak memenangkan dia, kebenaran ini, dia pasti. Dan benda yang salah itu dia tetap akan lenyap. Walaupun manusia tak melenyapkannya, Allah akan melenyapkannya. Walakumul wailu mimma tasifun, dan celakalah mereka yang memberi gambaran-gambaran yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yaghsifullahu bil haqqi 'alal batil, Allah akan meningkatkan kebenarannya mengatasi kebatilannya, mengatasi semua benda-benda yang buruk. Allah sebut dalam surah Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, dan sesungguhnya telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah lagi, walanabluwannakum, dan Allah menguji kamu, bisyarri, dengan ujian keburuk, benda yang buruk, wal khairi, dan ujian benda yang baik. Ujian ni kadang-kadang benda yang menyakitkan, tapi ujian ni pun kadang-kadang ada benda yang menyeronokkan. Ujian juga. Dan kadang-kadang manusia ni ujian yang menyakitkan itu dia mampu untuk bertahan, tapi ujian menyeronokkan itu dia terleka dan tergalik dan dia hanyut. Ujian juga, bukan hak buruk yang ujian, hak baik pun kadang-kadang ujian juga. Walanabluukum bisyarri wal khairi, kami uji kamu dengan benda yang buruk, ada kadang-kadang benda yang baik, fitnatan, sebagai satu cubaan sebenar, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Firman Allah yang lain, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan di antara kamu sesama kamu ini ujian. Atasbirun, adakah kamu sabar? Wa kana rabbuka basira, dan Allah duk perhati kamu. Adakah kamu sabar? Allah duk perhati, tengok ya. Surah Al-Furqan.
Firman Allah yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan kami uji kamu dengan sesuatu daripada rasa takut dan lapar. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, dan kurang harta dan nyawa. وَالثَّمَرَاتِ, kurangnya tumbuh-tumbuhan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berbahagialah orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepadanya, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat ni kenal lagi dengan kita. Allah pasti uji kita dengan sesuatu yang menakutkan kita. Syai'in minal khauf wal ju', takut dan lapar. Cara mudah kita, takut lapar. Tidak. Takut dan lapar ni takut lapar lah. Takut lapar lah. Samarat, tumbuhan, berah tak ada, takut tu. Takut tak makan. Takut berah mai, takut tak makan. Takut tu, kita takut. Kita hidup dalam keadaan takut lapar. Siapa pun ujian Allah kepada kita takut. Takut lapar, takut tak cukup makan. Itu ujian sebenarnya yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang berbahagia, orang yang sabar. Itu kita bicara dalam bab sabar tu. Kata ulama lagi, inna hadzal dinu su'bul maras, sesungguhnya agama ini berat dari segi praktikalnya. Su'bul maras, praktikalnya berat, pengakuannya ringan, praktikalnya berat. Wa innahu la yu'ta likulli ahadin illa bil ibtila, seseorang itu pasti akan diuji. Wa inna min asrari khuludihi, dan inilah rahsia Islam itu kekal. Inilah rahsia Islam itu kuat. Kan, innahu ya'ishu ma'al mubtalin, kerana dia hidup bersama orang yang diuji kekuatan fil ard, di atas muka bumi ini. Tu hebat Islam. Islam tu dia hebat pasal apa? Pasal orang yang dalam Islam tu orang yang tahan ujian. Dan tengoklah ni isu Palestin yang sudah hampir ramai dah ya, syahid. Tapi bila pemberita pergi tanya orang-orang Palestin, adakah mereka nak keluar daripada Palestin ataupun mereka nak duduk, mereka akan mati. Orang Palestin semua jawab, kami nak duduk sini. Walaupun kami mati, kami duduk sini juga. Kita yang duduk perambat dia keluar. Itu tanah dia. Dah jiwa dia dah kental lah. Depa ni dalam sejarah kata, depa ni merasai raya macam kita ni pada tahun 1909 saja. Itulah depa boleh pergi sembahyang raya dengan aman. Lepas pada tu Yahudi mula masuk sampai sekarang. Walaupun kedudukan dia 1948, tapi permulaannya itu daripada zaman Sultan Abdul Hamid lagi di Turki, yang tak bagi tanah kepada orang-orang Yahudi yang nak beli tanah duduk di Palestin, yang nak bagi macam-macam kemewahan kepada orang Palestin, tapi Sultan Abdul Hamid pada masa itu tak bagi. Tapi dia masuk demi masuk, bermulalah keadaan yang mengerikan kepada orang-orang sana daripada dulu. Sudah 75 tahun, dan katanya lah, saya tak tahulah, dalam kitab Yahudi kata, kalau 76 tahun Yahudi tak ambil alih semua, Yahudi akan kalah teruk. Lah ni, tahun ni 75 tahun, tahun 2024 76 tahun, maka mereka perlu ambil semua. Tapi rupanya tindakan mereka mungkin, tuan-tuan kena tengok berita banyak sudut lah kan. Tengok berita CNN, BBC ni nampak gaya teruk lah. Tapi nampak gaya katanya mereka pun teruk. Kemusnahan mereka pun teruk. Tapi bukan kita nak cerita tu. Kita nak cerita sekarang ni ujian Allah. Kalau mereka diuji macam tu, kita pun Allah uji kita juga. Kita tak boleh hanya duk mengaku kita Islam. Jadi Allah nak uji kita. Macam mana Allah nak uji kita tak tahu. Mungkin Allah nak uji kita di segi apakah yang kita boleh bagi kepada mereka. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid Kish.
Syekh Muhammad Kish ni seorang ikhwan muslimin di Mesir. Dia buta. Tapi khutbah jemaah dia berapi-api. Dia kena kurungan di dalam rumah. Kurunglah rumah, tak boleh keluar pergi mana. Orang tanya dia soalan. Orang tanya dia, bila Abraha ni kita baca surah Al-Fil, bila Abraha datang nak meruntuhkan Kaabah, Allah hantar burung yang berbondong-bondong membawa batu daripada api neraka dan melemparkan batu kepada seluruh tentera Abraha. Maka Allah kata dalam Quran, faj'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah tubuh mereka tu macam daun-daun yang dimakan ulat. Kena batu tu ditembui badan mereka. Abraha lari balik mati di Yaman. Allah hantar burung. Orang tanya dia, kalaulah Allah boleh hantar burung ababil untuk memusnahkan Abraha yang datang hanya untuk memusnahkan Kaabah, kenapakah doa orang Islam seluruh dunia untuk membantu orang-orang saudara-saudara Islam Palestin, tapi tak mai lagi burung ababil ni, tak mai lagi ni. Maka jawab Syekh Abdul Hamid Kish, kata dia, masa Abraha datang menyerang Kaabah, masa tu tak ada orang Islam, tak ada siapa pun. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi pun tak Islam, tak ada siapa orang Islam. Maka bila tak ada orang Islam, Allah selamatkan agamanya. Tapi sekarang ni orang Islam tak ada. Bukan nak tunggu burung lah, suruh orang Islam duk gamit burung apa? Duk suruh orang Islam. Orang Islam duk tahu mana? Hak duk sebelah dia tu. Tuan-tuan tahu tak, seluruh negara Arab, tuan-tuan pun dengar banyak Allah ni ceramahan. Seluruh negara Arab tu, kalau himpun bilangan dia 300 juta. 300 juta. Yahudi tu 7 juta. Kalau pilu dah tenggelam, seorang Yahudi 400 orang Islam boleh dikeliling dia. Seorang Yahudi 400 orang Islam keliling dia. Dia boleh buat apa? Pergi tolong jentik dia. 400 tu pergi jentik dia, mati Yahudi tu. 7 juta, 300 juta tu keliling. Tapi boleh buat apa? Pam tak buat. Pintu sebadam kita dah buka. Walaupun kita kata ini politik ni lah, tapi kita cerita habis lah pasal Islam, orang Islam ni. Inilah Allah nak uji. Mungkin inilah Allah nak uji. Mungkin Allah uji mereka macam tu, Allah uji kita tak tahu macam orang. Saudara-saudara se-Islam duduk sebelah tu ya. Apa orang bukan Islam tengok sekarang? Takkan mereka tengok saja-saja ya? Maka dia tahu tang mana kekuatan, tang manalah kekurangannya kita ni. Kan? 300 juta banyak no. Subhanallah. Dahsyat. Tapi saya rasa terjadi perang hak ni lah yang paling diambil berat oleh seluruh umat dunia. Walaupun sebelum ni banyak dah berlaku, tapi orang tak tahu banyak. Tapi seluruh dunia sekarang dah mula bangkit dan mula sedar keadaan ni. Okey. Fayazharullahu sidqahum, bila mereka itu diuji, sesiapa pun diuji, maka dengan ujian itu Allah akan menzahirkan kebenaran. Wa nasahum wa wuduhum, betul kerja mereka buat tu kan. Sebab tu Allah sebut dalam satu ayat, Allah kata bab alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ni cerita perang yang berlaku selepas satu hari perang Uhud. Kita tahu kan, perang Uhud ni Rasulullah luka. Perang Uhud ni sahabat luka. Tak ada sahabat yang dalam medan perang yang tak luka. Semua luka. Paling kurang luka 10 luka.
Nabi luka, Nabi patah gigi. Balik daripada Uhud, semua berubat. Pagi esok tu subuh, Nabi berkata Bilal, wahai Bilal, pergi bagi tahu kepada semua tentera Islam kemarin keluar berimpun pagi ni. Tu hak luka duk berubat tu tak habis gitu. Pakat keluar Melaka, Nabi kata kita kena pi perang pagi ni juga. Pagi ni juga ni baru balik ni. Maka keluar juga pada masa tu orang-orang yang lain yang tak luka, yang kemarin tak hadir perang Uhud, mereka pun bersemangat nak tolong. Nabi kata tak ada siapa pun yang tak ikut serta perang Uhud kemarin boleh ikut. Siapa pun tak boleh pergi. Siapa yang kemarin tak ikut perang Uhud, semua tak boleh pergi. Kecuali seorang aja, Jabir bin Abdullah. Jabir ni masa tu dia umur dia 14 tahun. Pak dia mati di perang Uhud. Dia seorang aja. Hak lain semua tak boleh pergi pasal kemarin hangpa tak terlibat. Pada masa inilah syaitan bisik di telinga para sahabat Nabi yang dalam keadaan luka tu, innan nas allazina qala lahumun nas, berkata kepada mereka, bisikan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, mereka berimpun ramai tentera kafir Quraisy patah balik tu. Rupanya kafir Quraisy balik sekerat jalan patah balik. Pasal dia kata kita tak boleh, kita kena hantam Madinah, kita kena serang Madinah, kita kena bunuh Muhammad. Tak sampai Mekah ni patah balik pasal dia berasa dia pemenang besar dalam perang Uhud. Nabi bila sampai berita ni, strategi perang dia tak boleh bertahan. Strategi perang mana boleh bertahan? Kita kena pergi perang di luar. Kalau bertahan di dalam kota Madinah, ada orang tua, ada wanita, ada orang yang sakit semua. Kita kena perang di luar, biar berlaku pertempuran di luar, dia tak terlibat dengan orang-orang yang tak berkenaan. Maka Nabi beritahu kepada para sahabat, kita kena keluar. Pagi ni juga bisikan duk mai, syaitan duk bisik, hampa mampu ke, hampa kuat ke, hampa larat ke. Semua orang datang nak membunuh hampa. Tu. Kemudian Allah kata bang, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lagi baik kacau di telinga mereka, lagi kuat iman mereka. Pasal apa? Pasal kemarin daripada diuji dengan ujian yang besar, hari ni daripada ikhramah. Kemarin daripada diuji dengan ujian yang besar sampai ramai di kalangan syahid, hari ni daripada ikhramah. Ramailah bisik tak mana pun. Banyak kami takut mati lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Keimanan yang kuat kepada mereka. Sebab apa? Mereka diuji. Katanya peperangan itu, Nabi keluar sekerat jalan, Nabi bertemu dengan seorang kafir Quraisy yang dia berminat masuk Islam. Keluar sekerat jalan, bertemu dengan lelaki itu, dia main jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya berminat, saya nak masuk Islam hari ini juga. Nabi bagi dia masuk Islam. Kemudian Nabi kata kat dia, sekarang ni kamu pergi kepada Abu Sufyan yang sedang patah balik nak serang kita. Kamu jangan beritahu kepada dia kamu Islam, kamu buat strategi berkenaan dengan kekuatan kita. Dia pun masuk Islam, dia pun naik kuda perderah pi sampai ke Abu Sufyan. Dia pun bagi tahu Abu Sufyan, kata, wahai Abu Sufyan, tadi saya lalu melalui tentera Muhammad, saya nampak tentera Muhammad hari ini 10 kali ganda daripada kemarin, lagi ramai dengan peralatan perang. Abu Sufyan kata, oh kalau macam tu tak jadi, kita patah balik. Tak berlakulah perang tu, dia panggil Humurul Asad. Tempat tu namanya Humurul Asad. Tak jadi perang tu. Hak tu Allah sebut dalam Quran, Allah kata bab, fanqalabu bi ni'matin minallah, maka Allah kalih, Allah tukar dengan nikmat daripada Allah, wa fadlin, kelebihan daripada Allah. Lam yamsashum su'un, mereka tidak ditimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikut keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah baginya kelebihan yang sangat besar. Ini nak beritahu berkenaan dengan orang-orang yang diuji oleh Allah. Allah beri kekuatan yang sangat hebat kepada mereka. Dan di sini juga nak beritahu kepada kita, kita sebagai orang Islam, kita tidak akan lari, akan diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian.
Maka kita mohon kepada Allah bagi kita mampu untuk menghadapi ujian. Kadang-kadang dia mai ujian susah, kadang-kadang dia mai ujian senang yang kepada kita. Hak susah ni kadang-kadang mampu kita, mai senang kita lupa, kita terkalit. Itu yang sangat berbahaya. Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya dhaiful azmi, wahai orang-orang yang lemah keazaman, at-tariqu, sesungguhnya perjalanan kita, syaqun susah, wa tawilun panjang. Naha fihi Nuh AS, Nabi Nuh teriak. Nabi Nuh 950 tahun bawa dakwah ini teriak dia. Bukannya senang. Ada riwayat kata hanya berapa puluh orang yang saja ikut dia. Teriak dia, bukan tak teriak, bukan dia tak bahagia. Allah sebut dalam Quran, lailan wa nahara. Nabi Nuh ni bawa Islam siang malam. Kan? Tapi yang ikut dia hanyalah bilangan yang kecil. Teriak Nabi Nuh. Kan? Orang sedih Nabi Nuh, orang tak ikut dia. Kan? Wa zubiha Zakaria, Nabi Zakaria disembelih. Nabi kena sembelih. Kau orang beza Nabi. Waqtiyala fihi Yahya, Nabi Yahya dibunuh. Wa zubiha fi Umar, Sayyidina Umar disembelih, dibunuh. Wa daraja Utsman bidimai, Sayyidina Utsman juga dibunuh sehingga darah penuh rumah dia. Wa qutila Ali, Sayyidina Ali juga dibunuh. Wa jalal zuhurul a'immati wa habasu, dan banyak daripada imam-imam dulu, kalau kita buka sejarah-sejarah perjuangan imam-imam dahulu, mereka juga menegakkan Islam sehingga mereka diseksa. Tuan-tuan buka cerita Imam Syafi'i, tuan-tuan buka cerita Imam Hanbali. Ni imam mazhab, kalau kita kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kita saja bab fiqh, tapi mereka juga adalah imam yang hebat. Kita juga kalau kita tengok di Nusantara ni, kita tengok Syekh Abdul Samad Palembang, kan? Kemudian Syekh Daud Fatani. Itu perjuangan Islam Melayu lah, kan? Perjuangan Islam kita lah. Yang juga berjuang sehingga mereka mati, dibunuh, kan? Kerana menegakkan Islam yang sampai kepada kita pada hari ini. Wa kana sallallahu yabtahilu, Nabi SAW, Nabi ibtihal ni berdoa dengan meminta-minta. Nabi ni sentiasa berdoa meminta-minta, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kan Nabi sebut apa? Antara doa Nabi, Nabi doa tiap-tiap malam. Ni doa yang paling perlu kita berdoa ni ialah pada tiap-tiap tengah malam. Ini yang Nabi buat pada tiap malam. Antara doa Nabi sebut, Allahumma antal haqqu, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha benar. Wa'dukal haqqu, janji engkau benar ya Allah. Wal jannatu haqqun, syurga itu benar ya Allah. Wan naru haqqun, neraka itu benar ya Allah. Wan nabiyuna haqqun, nabi-nabi itu benar ya Allah. Wa Muhammadin SAW haqqun, Muhammad itu benar Allah. Ini doa yang Nabi baca tiap-tiap malam pada sembahyang tahajud, kan? Allah doa Allahumma lakal hamdu, ni doa yang Nabi baca selalu, kan? Tiap malam. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Kan? Hak ni yang Nabi baca tiap-tiap malam, yang hak ni juga menjadi keperluan kita baca. Kita lah ni, senjata kita ni doa lah, tuan. Pasal kita ni bernasib baik pasal kita duduk jauh, betul tak? Duduk jauh, kita selamat lah, kita boleh lah duduk marah kat mereka, Mesir. Mesir kat Syria, kita kata mampu kata kat mereka kita pasal kita duduk jauh, lama lagi lah. Kita duduk dekat, mampu kita pun. Paling kurang kita berdoa lah. Doa itu senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Berdoa lah dengan bersungguh-sungguh, minta kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita minta yang pertama, Allah bagi kekuatan kepada orang-orang yang berjuang di Palestin ini. Yang kedua, Allah lontarkan takut dalam jiwa orang-orang Zionis ni. Allah lontarkan takut. Takut tu adalah senjata yang sangat hebat. Takut. Lah ni, mereka takut. Memang mereka takut sampai berkeli-keli.
Sebab tu katanya bukan tentera Israel yang duk masuk, yang duk serang lah ni, tentera Amerika. Tentera Israel ni duk kira nak, kalau boleh nak lari lah. Sebab mereka takut. Tapi Amerika duk hantar tambah. Hantar tentera mereka yang banyak. Tu biar ada rasa takut kan. Kekuatan kepada orang Islam. Baik. Allah sebut, ya ayuhan nabi hasbukallah. Wahai nabi, cukuplah Allah berikan kepada kamu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga Allah akan berikan kepada orang-orang mukmin yang ikut engkau. Bermakna, kata ulama, nak sampai kepada tahap Allah Subhanahu Wa Taala boleh tolong kita, kalau dengan doa ini, kalau kita tak mampu nak pergi tolong mereka dengan bagai cara yang lain, kita tak mampu, kita hanya mampu berdoa, tapi doa kita dia kena sampai tahap munajat. Kita tak bolehlah doa biasa ya. Kita tak bolehlah berdoa biasa. Kalau kita berdoa di masjid, Tok Imam baca doa biasa, tak apalah tu, ramai-ramai. Tapi kita juga kena ada satu waktu yang khusus yang kita boleh doa secara individu kita. Dia panggil ibtihal, dia panggil munajat. Kita kena sampai tahap tu. Pasal Allah sebut, bila Nabi buat sampai tahap ibtihal, doa munajat itu Allah sebut, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Allah khusus kat nabi, hasbukallah, cukup Allah akan bagi kepada kau wahai Muhammad. Wa manittaba'aka, dan Allah juga akan bagi kepada mereka yang buat macam mana engkau buat, minal mu'minin, kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kita pun kena ada waktu. Kalau tuan-tuan mampu buat tengah malam, tuan-tuan buatlah. Mintalah munajat kepada Allah. Kalau tak mampu, waktu mana yang kita mampu, kita jangan tinggal bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Subhanahu Wa Taala, wa yahiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Allah berfirman, dan kebenaran Allah akan tetap termuncul walaupun dibenci oleh orang-orang yang jahat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan, orang-orang jahat buat perancangan, Allah buat perancangan Allah itu lebih baik kan. Fa'atallahu bunyanahum, Allah boleh datangkan balanya, minal qawaid, untuk memusnahkan tiang-tiang rumah mereka. Faqarra alaihimus saqfu min fawqihim, sehingga bumbung mereka akan runtuh, memusnahkan mereka. Allah boleh baik, Allah boleh datangkan bala, tapi kita tak tahu Allah datang bala macam mana. Pasal sekarang ni Allah nak uji kekuatan keimanan kita dulu, sekadar mana tautan orang Islam seluruh dunia kan, kekuatan orang Islam seluruh dunia. Adakah kita ini mampu untuk berdoa pada saudara kita, ataupun kita pun nak play safe ya, kita pun nak selamat ya kan, semua nak selamat saja. Firman Allah lagi, inna lanansuranna rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, wa yaumil qiyamah, dan di hari akhirat. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'zaratuhum wa lahumul la'natu, di hari yang tidak memberi manfaat kepada orang zalim keuzuran mereka, kemaafan mereka, bagi mereka laknat dan bagi mereka kedudukan yang buruk. Jadi kita duduk di dunia ni, Allah akan uji kita. Di sini dalam buku ni kita akan melalui, kata ulama, beberapa cerita-cerita yang Allah uji kepada para nabi terdahulu. Saya ambil satu saja pada pagi ini. Dia kata sini, amma Musa, Nabi Musa alaihissalam, fadzaqal amrain, Allah uji dia dengan ujian yang besar kan. Nabi Musa alaihissalam, Allah uji Nabi Musa dengan ujian yang sangat besar. Nabi Musa ni dalam Quran cerita sejarah panjang-panjang, cerita sejarah Nabi Musa, cerita daripada dia kecil sampai dia besar. Cerita Nabi Musa diuji dengan ujian yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut bila Nabi Musa dia berjumpa dengan Firaun, dia bertemu dengan Firaun,
Dia ditangkap oleh Fir'aun, walaupun Fir'aun tu belah daripada kecil. Fir'aun tanya dia, "Fama rabbukuma ya Musa?" Wahai Musa, siapa Tuhan kamu berdua, wahai Musa dengan Harun? Nabi Musa jawab apa? "Rabbana allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada." Tuhan kami ini Tuhan yang memberikan kepada kami setiap sesuatu, kemudian dialah memberi hidayah. Hak ni ceritanya Nabi Musa, panjang cerita dia. Bila dia nak dibunuh oleh Fir'aun, dia lari keluar dari Mesir. Dia duduk di Madian, dia menikah dengan anak Nabi Shu'aib. Dia duduk di sana 10 tahun. Dia mengembala kambing di Madian. Kemudian Allah datangkan wahyu, Allah suruh Nabi Musa balik. Bukan Nabi Musa balik untuk bagi dakwah kepada kaum dia dulu. Allah suruh dia balik pergi jumpa Fir'aun. Ni beza sikit Nabi Musa dengan Nabi-Nabi yang lain. Kerana Nabi-Nabi yang lain Allah suruh dia pergi dakwah kepada kaum dia. Nabi Musa Allah suruh pergi jumpa Fir'aun. Bermakna dakwah tidak akan terkesan kepada umat yang duduk di bumi Mesir, melainkan Fir'aun kena bagi selesai dulu. Dia kadang-kadang dia kena bagi kepala tu selesai dulu, baru bawah selesai. Dan kadang-kadang dia boleh bawah selesai terus, dia tak perlu kepala lah. Nabi Musa tak, cara dia macam tu. Nabi Musa terpaksa balik semula. Kalau dia kata Allah suruh dia bagi kaum kepada kaum dia boleh masuk ke Semenanjung Sinai, dia pergi dakwah tang tu dulu. Dia pergi kawasan-kawasan dulu, bagi dakwah orang ramai dulu. Bila orang ramai semua ikut dia, baru dia pergi ke belakang Fir'aun. Kita nampak macam strategik lah macam tu. Tapi Allah tak mau macam tu. Allah tak mau macam tu. Allah nak Nabi Musa nak selesai dakwah kepada seluruh ni. Tidak ada cara lain, hang kena bagi selesai dengan Fir'aun tu. Bukan bila dia pergi kepada Fir'aun, dia kena jumpa dengan Fir'aun. Maka logik juga Allah buat Nabi Musa tu boleh jumpa dengan Fir'aun. Pasal apa? Pasal dia tu dibelah oleh Fir'aun. Bermakna dia kecil dibelah oleh Fir'aun. Bila dia besar, dia nak jumpa Fir'aun tidaklah susah. Kalau Nabi Musa tu Fir'aun tak kenal, nak pergi jumpa dengan dia, susahlah. Maka dia dapat jumpa dengan Fir'aun. Dia dapat bertemu dengan Fir'aun. Hak ni lah Allah sebut, kan? Allah sebut dalam Quran, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun, dia itu jahat. Faqul lahu qawlan layyinan. Bagi tahu kat Fir'aun tu kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Semoga Fir'aun boleh ingat kepada Allah dan boleh takut kepada Allah. Apa maksud qawlan layyinan? Kata ulama, qawlan layyinan ini Nabi Musa dia pergi jumpa Fir'aun. Dia panggil Fir'aun bapa. Tu qawlan layyinan. Bukan dia pergi cakap lembut-lembut, Fir'aun jom masuk Islam lah, takkan tak mau masuk Islam kot. Model luku pula orang tu, pergi kan. Dah, qawlan layyinan ni kata ulama, dia panggil Fir'aun bapa. Fir'aun ni dah tak ada anak, duduk belah Nabi Musa lama, walaupun dia berasa keras hati dia dengan Musa, tapi main dengan budak tu panggil anak ke dia berasa sejuk. Tu qawlan layyinan kan ulama. Dia panggil bapa kepada Fir'aun. Barulah Fir'aun kata, "Fama rabbukuma?" Siapa Tuhan kamu? Hang duk lawan-lawan sangat. Siapa Tuhan hang siapa? Barulah Nabi Musa beritahu, Tuhan kami ni Tuhan yang menjadikan sesuatu. Tuhan yang menjadikan bapa. Dialah yang berkuasa, bapa tak ada kuasa apa. Barulah Fir'aun tersedak. Hak inilah kata ulama, Fir'aun ni dia jahil dalam keadaan dua keadaan. Keadaan pertama dia jahil sebab semenjak dia beranak, dia dilahirkan sampai dia jadi raja, tak ada siapa pun yang berani lawan dengan dia. Dan dia rasa dialah Tuhan. Sebab tak ada orang nak lawan dia. Dia tak tahu kata dia tu bukan Tuhan. Tapi kejahilan yang kedua ialah kejahilan dengan kebiadaban. Pasal apa? Kerana Nabi Musa kata, bapa bukan Tuhan, Tuhan Allah. Tuhan yang jadikan bapa kan boleh jadi satu. Baru dia tersedak balik. Baru dia tersedak, oi, rupanya aku ni bukan Tuhan. Hak tadi dia rasa dia Tuhan pasal dia kuat. Hak ni bila Nabi Musa kata kat dia, baru dia tersentak. Dia tersentak, baru dia tahu dia tak boleh nak buat apa. Tapi dia tetap terus dengan kejahatan.
Maka kejahatan kedua adalah kejahatan yang dilaknat oleh Allah. Pasal apa? Pasal hidayah sudah masuk, pasal penjelasan sudah masuk, pasal mesej telah sampai. Bila mesej sampai, dia tolak yang kedua, dia tolak itu dengan kemahuan daripada dirinya, maka tolakkan yang kedua tu dia dilaknat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kena jumpa dia kan? Sebab tu Nabi Musa ujian yang sangat besar. Kan, ujian yang sangat besar. Sebab tu kita tengok Nabi Musa, walaupun dia terpaksa berdialog dengan Firaun, dia terpaksa berdialog dengan Ali Syekh, ikut dia, dan last kali Firaun nak bunuh dia juga, dia terpaksa lari dengan pengikut dia sampai ke Laut Merah. Allah belah laut semula. Dia berada di Banjaran Tih, di Semenanjung Sinai itu nama dia Banjaran Tih. Di situ sesat pula kaum dia untuk balik semula ke Baitul Maqdis. Panjang cerita dia. Tapi ini di antara ujian-ujian yang kita sebut di dalam ni berkenaan dengan Nabi Musa. Sikit saya sebut sini, sikit lagi ya. Qala ahlu tafsir, kata ahli tafsir, wa ahlu tarikh, ahli tarikh, atas Qarun. Qarun hidup zaman Nabi Musa. Qarun yang kita sebut harta karun tu. Qarun ni seorang yang sangat kaya. Dia hidup zaman Nabi Musa. Ata Qarun, datang Qarun bikanzin azimin, bawa harta yang besar. Wa qala limra'atin da'iratin, dan Qarun kata kepada seorang pelacur. Dia bawa harta yang banyak, pergi jumpa seorang perempuan pelacur. Dia kata apa? Iza ijtama'an nasu, apabila orang berhimpun ramai-ramai, wa qama Musa qatiban, waktu tu Musa sedang beri khutbah lawan ramai, faqumi, hang bangkit di tengah orang ramai tu, wabki, hang teriak, wa mazziqi saubaki, hang koyak-koyak baju hang, kan, wa syaddi sya'raki, hang tarik rambut hang, waqsimi, dan hang bersumpah di depan ramai, anna Musa zana biki, bahawa Musa zina dengan hang. Qarun buat main harta yang banyak, pergi jumpa seorang pelacur, kata kat pelacur tu, lagi kalau Musa bagi khutbah kepada orang ramai, hang dah pergi teriak, hang buat cari-cari baju, hang buat marah-marah, hang tuduh Musa zina dengan hang. Tu besar fitnah yang dilemparkan kepada Nabi Musa AS. Faqamal jam' wa qama Musa, maka pada satu hari itu waktu orang ramai, Nabi Musa bangun, yatakallam 'anit tauhid wal iman, dia bercakap berkenaan dengan tauhid dan iman. Wa Qarun yuridu an yamzaqa da'watahu, Qarun nak hancurkan dakwahnya, kan, wa an yamzaqa min hajau, Qarun nak hancurkan apa yang dakwah Nabi Musa AS, kan, nak menghancurkan. Allah sebut dalam Quran, wa ya'tillahu wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu, hang buat pilah macam mana pun, hang nak runtuh pilah cahaya Allah macam mana pun, Allah tetap akan cerahkan cahayanya, kan. Qama Musa yatakallam, Nabi Musa bangun bercakap, wa idza bil bukai yartafi', tengok tengah duk cakap ramai-ramai tu, tengok ada satu orang duk teriak, wal mar'atu yaltalatamu, aja perempuan tu duk tampak muka dia, Nabi Musa duk cakap, dia duk teriak, orang muka dia, innahal alqatatal ba'isah, dia adalah perancangan yang kotor, innaha al-kadhib allati yuqaddimuha ba'dal mu'ridina al-haqidin, ini adalah satu pendustaan yang dilemparkan kepada Nabi Musa. Sakata Musa, Nabi Musa terberhenti. Ini cerita dalam tafsir lah. Nabi Musa terberhenti, duk bercakap ni yang perempuan tu, duk mengaku, duk tuduh Musa. Nabi Musa berhenti, tak boleh bercakap. Wa sakata Musa wal tafaita ila mar'ati, dia tengok perempuan tu, kan, dia tengok perempuan tu, fa waqafa wa yabki, Nabi Musa teriak, dia tengok perempuan tu teriak, walakinnahu samada wa arfa annahu ibtila, tapi Nabi Musa tahu ini adalah ujian daripada Allah SWT. Kemudian Nabi Musa angkat tongkat dia di depan perempuan tu, dia tanya perempuan tu, as'aluka billadhi syaqqal bah,
aku bertanya kepada engkau dengan tongkat yang ada pada aku ini, dan tongkat ini pernah belah laut. Af'altu zalik, adakah aku buat kerja tu? Adakah aku buat benda tu, zina tu dengan kau? Qala, perempuan tu pun terus jawab, la, kan, summa bayanat amraha. Perempuan tu kata tak. Perempuan tu terus dia tak boleh jawab. Terus dia mengaku bahawa sebenarnya dia tidak buat, dan dia diupah oleh Qarun alaihissalam. Qarun laknatullah, yang dilaknat oleh Allah SWT. Ini di antara ujian yang Allah ceritakan, yang disebutkan dalam tafsir berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azu Musa. Allah sebut dari Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la takunu, janganlah kamu menjadi kallazi azau Musa, seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allah, Allah membebaskan Nabi Musa mimma qalu, daripada tuduhan-tuduhan mereka. Wa kana 'indallahi wajiha, dan dia adalah orang yang tetap bersama, berada dalam minhaj Allah, perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ujian yang kita cerita berkenaan yang berlaku pada nabi, kan, pada para nabi. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi bicara kita berkenaan dengan beberapa ujian yang Allah uji yang berlaku kepada para nabi alaihi salam. Jadi sekat itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من وعي لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.